Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah wa ta'ala. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Akhirnya Abdul Aziz dah nanti rosak abang punya tu. Jangan kacau, tengok jangan main. Dah nampak? Dah. Pergi kakak Aisyah. Cepat. Mai duduk sini Kak Abi. Mai. Wah, hebatnya. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita akan baca dari ayat 46 dari surah Hud, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Abdul Aziz, jangan kacau. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Abi, ni Aziz buat tua. Inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Tak boleh lah. Aziz nak buat. Ni, main telefon kakak Aisyah. Ni. Okey. Wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا
ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, hari ini dapat kita sambung bacaan dari surah Hud. Dan surah Hud, kita sedang berada pada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Semalam kita cerita satu muka surat berkaitan dengan cerita Nabi Nuh alaihi salam. Bermula daripada dia bina kapal sehingga diejek oleh kaum dia. Lantas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia supaya meneruskan binaan. Dan dia pun kata, tak apalah, nanti kamu akan tahu siapa sebenarnya yang hina. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi tanda kepadanya untuk dia masukkan penumpang-penumpang dan orang-orang yang beriman di atas kapal dia. Di mana bila telah keluar air daripada tempat masak roti, tanur, dan air keluar membuak-buak dari di atas permukaan bumi, maka masuklah Nabi Nuh dan pengikut dia serta dibawa binatang berpasang-pasangan masuk dalam kapal dia. Kemudian hujan turun mencurah-curah. Sampai hujan turun mencurah-curah, mata air terpancut daripada muka bumi, sehinggalah tenggelam gunung-gunung. Anak dia disebut dalam tafsir anak yang keempat. Anak dia yang keempat, nama dia Yam, wasmuhu Yam. Anak dia ni kafir. Jadi bila dipanggil oleh Nabi Nuh AS naik kapal, anak dia tak nak. Kerana keengganan dia dan kedegilan dia untuk tidak beriman dengan Nabi Nuh AS. Anak dia kata, aku akan naik ke gunung yang tinggi yang boleh menyelamatkan aku daripada banjir ini. Nabi Nuh kata, tak ada yang selamat pada hari ini. Semua gunung tenggelam. Semua. Tidak ada yang selamat daripada banjir tersebut. La asimal yaum illa man rahima rabbi. Tidak ada yang boleh selamat pada hari ini illa min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang selamat pada hari ini kecuali siapa yang Allah rahmati. Wahala bainahumal mauj, kemudian datang ombak besar, tenggelam anak dia. Lalu kapal dia pun duduk terumbang-ambing. Kapal dia duduk terumbang-ambing. Sehingga habis tenggelam. Bila tenggelam habis semua. Okay? Berapa lama? Semalam ada soalan, berapa lama kapal ni duduk berlayar, duduk atas dalam keadaan bumi tenggelam ni, berapa lama? Disebut ni dalam cerita Taurat. Cerita Taurat lah, dalam cerita ahli Taurat. Disebut dalam tafsir ni, disebut bahawa ni adalah cerita daripada ahli Taurat. Bahawa
dia duduk di atas duduk atas judi itu selama sebulan. Istawat alaihi syahran hatta nazalu minha. Katanya dia duduk di atas judi itu selama sebulan. Maknanya jarak masa taufan sampai dia keluar daripada kapal adalah setahun. Tapi daripada mula-mula disebut tafsir di sini, pada bulan yang ke-7, wa fi awwal yaumin min syahril ashir ru'iya ru'usil jibal. Setelah 10 bulan, dia duduk di situ bulan yang bulan 7. Wa kana istiwa al-fulk 'ala al-judi fima yaz'umu ahlu at-taurah fi asy-syahri as-sabi' li 17 lailatin madat minhu. 7 bulan duduk atas, bukan sebulan, duduk sebulan tu duduk atas bukit. Duduk dalam air ni, kapal tu belayar 7 bulan. 7 bulan. Wa fi awwali, dia pun wastawat alal judi, duduk atas bukit judi. Tapi air tak nampak lagi ni, baru duduk sekat di bukit judi. Bila masuk 10 bulan, barulah nampak puncak-puncak bukit. Baru nampak puncak bukit. Itu setelah Allah Ta'ala kata berhenti. Bila berhenti tu kapal tu duduk belayar. Wallahu Ta'ala alam. Yang ni kita baca dalam tafsir lah. Dan riwayat ni pun daripada riwayat Israiliyat lah, daripada orang ahli Taurat. Yang Nabi kata, ceritalah daripada ahli Taurat ni. Cuma dengarlah. Moga kita ambil daripada dia kan. Dengar. Hadithu an Bani Israel. Nabi kata, dengarlah cerita Bani Israel. Tapi kena tengok, kalau dia sama dengan hak kita, terima. Kalau tak sama, bertentangan dengan syariat kita, tolaklah. Jadi ini cerita Nabi Nuh AS disebut dalam Taurat. Dia istiwa alal fulk alal judi. 7 bulan. Lepas pada 7 bulan, kapal tu pun duduk berlabuh di atas bukit judi. Setelah 10 bulan, maka baru nampak puncak-puncak bukit. Tapi dia tak turun lagi lah kapal tu. Kemudian setelah itu 40 hari lepas 10 bulan tu, 40 hari lepas pada tu, barulah Nabi Nuh AS buka penutup kapal dia. Macam dia ada penutup atas kapal tu, buka penutup, hujan tak turun dah ni. Dek dia lah, dek lah kita panggil. Buka dek dia tu, tak turun lagi, buka atas. Maka dia pun pergi hantar burung gagak pergi. Tengok apa cerita air. Burung gagak tak balik, disebut di sini. Kemudian dia pun hantar burung merpati. Bila sampai burung merpati, dia pergi sekejap. Burung merpati itu dia panggil falam tajid li rijlaiha mawdi'a. Burung tu terbang, tak boleh tak boleh hinggap mana-mana pun. Pasal air ada lagi. Jadi dia pun balik kepada Nabi Nuh. Lepas daripada tu, lepas minggu, dia hantar lagi burung merpati. Lalu bila dia tengok dekat burung merpati tu ada
daun pokok zaitun. Kemudian mereka tahu bahawa air sudah berkurang di atas permukaan bumi. Tapi dia tak turun lagi. Dia pun tunggu lagi seminggu. Burung pati pun pergi tak balik-balik. Dia kata dia tahulah bahawa burung pati itu boleh duduk dah di atas permukaan bumi, air sudah pun kering, surut. Falamma kamulat sanah, apabila sempurnanya setahun. Okey, setahun. Fima baina an arsalallahu tufan ila an arsala Nuhun al-hamamah. Setelah setahun daripada mula taufan sehinggalah dia hantar burung merpati tak balik tu, ni zaharal bar wa dakhala yawm wahid min asy-syahril awwal min sanati itsnaini bariza wajhul ard. Setelah setahun barulah munculnya permukaan bumi, baru kering air. Wa zaharal bar, okey, wa kashafa Nuhu ghita'al fulk, dia pun buka penutup kapal. Wa fi syahri tsani min sanati itsnain, pada bulan yang kedua tahun seterusnya tu, barulah Allah Ta'ala kata kepada Nabi Nuh, qila ya Nuh bisalamin minna, wahai Nuh, baru keluarlah kamu, turunlah kamu daripada kapal. Baik, jadi itu cerita tempoh dia. Tapi semalam kita cerita juga, dalam keadaan berlaku anak dia ditimpa laut ombak, maka Nabi Nuh AS minta dengan Allah, ya Allah, bukankah engkau janji bahawa engkau akan selamatkan anak aku ataupun ahli keluarga aku? Wa inna wa'dakal haq, janjimu pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan sesungguhnya engkaulah yang paling bijak, maha bijaksana, sebaik-baik yang menghukumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab, ayat yang kita baca ini. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu, bukan ahli keluarga kamu, kerana dia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufurannya. Innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya bawaannya bukanlah amal yang salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Lalu Allah tegur Nabi Nuh AS, maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Engkau tak tahu, Nabi Nuh. Jangan kamu minta dengan aku apa yang kamu tak tahu. Inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil. Kerana apa? Kerana janji Allah tu, Allah dah bagi pengecualian. Wa ahluka wa ahlaka illa illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum, kecuali orang yang telah tetap hukuman ke atas mereka, yakni Allah janji nak selamatkan ahli keluarganya yang beriman. Yang tidak beriman, mereka tetap mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Tak kisahlah kalau dia tu anak Nabi sekalipun, kalau azab Allah Taala nak datang, dia kena berlaku. Semalam kita cerita tentang isterinya juga kena, isteri Nabi Nuh AS. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kepada Fatimah,
kepada anak dia, wahai Fatimah, selamatkanlah kamu daripada azab neraka. Aku tak boleh nak tolong kamu. Dalam bab syafaat boleh, tapi kalau tidak beriman, Nabi memang tak boleh nak tolong. Siapa pun yang tidak beriman kepada Allah, Nabi tak boleh nak tolong. Pasal apa? Sebab itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dalam soal agama ni kita kena ikut Nabi. Jangan sampai dia berbangga, dia keluarga, aku keturunan Nabi, aku ni keturunan Sayyid, aku ni Habib, keturunan Nabi dan seumpama dengannya. Kalau Habib menepati sunnah Nabi, alhamdulillah, lagi kita sayang. Pasal dia Habib dan kemudian dia memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang patut kita pegang dan inilah yang patut kita ikut. Pasal apa? Dia ni Habib, dia ni orang yang keturunan Nabi, memperjuangkan sunnah Nabi. Tapi kalau tiba-tiba dia mendakwa dia keturunan Nabi, membawa satu ajaran yang menyelisihi Nabi, maka di saat itu keturunan dia tidak lagi bernilai. Kerana apa? Kerana dia telah menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia beriman kepada Allah, alhamdulillah. Kalau sikit-sikit tu biasalah manusia. Tapi kalau sampai kekufuran, bawa kepada kesyirikan, maka tak kisahlah. Kalau dia keturunan Nabi pun, kita kena berlepas diri daripadanya, kerana tauhid kepada Allah lebih utama dan kesyirikan itu membawa seseorang kepada dosa. Okay? Sebab itu keturunan tu tidak boleh ditandingi oleh hubungan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga seorang anak dengan ayah dia. Kalau tiba-tiba anaknya kufur kepada Allah, dalam Islam bila ayah dia meninggal, anak tu tidak boleh mewarisi hartanya, kerana dia tidak dikira sebagai anak dia. Ni? Walaupun anak bin tu sekian-sekian, tapi kalau dia kufur, di sisi agama dia tidak boleh menerima harta pusaka. Tak boleh. Begitu juga kalau seorang ayah tu meninggal, anak ni Muslim, ayah kafir, maka dia tak payah ambil lah harta. Atau si ayah dia, kalau anak meninggal, ayah dia pun, kalau dia tak ada anak, ayah dia pun tak boleh menerima harta pusaka dia. Sebab dalam Islam, akidah tu lebih utama daripada saudara. Akidah lebih utama dari saudara. Jadi banyak orang ni sayang kepada ahli keluarga. Kita pun sayang. Syukurlah kepada Allah andai ahli keluarga kita beriman kepada Allah. Sebab sebagaimana dia boleh jadi ahli keluarga kita di dunia, dia juga boleh jadi ahli keluarga kita di hari akhirat. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, maka Nabi Ibrahim AS pun berlepas diri dengan ayah dia. Nabi Ibrahim AS, ayah dia berlepas diri. Innani bari'um falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Bila nyata baginya bahawa ayah dia tu meninggal sebagai musuh Allah, maka dia berlepas diri. Ayah dia menjadi musuh Allah, dia berlepas diri daripada ayah dia. Padahal dia dah kata ayah dia, kalau nantilah aku minta ampun kepada Allah untuk pihak ayah dia. Tapi lepas nyata baginya ayah dia musuh Allah, maka dia berlepas diri daripada ayah dia. Padahal ayah tu bukan orang lain. Tak? Jadi nak sebutnya, hubungan kita ni, agama lebih utama daripada keluarga. Agama lebih utama dari keluarga. Akidah lebih utama daripada keluarga. Jagalah akidah kita, kerana akidah boleh menyelamatkan kita. Tapi keturunan tak boleh. Keturunan tak boleh. Nabi SAW sebut dalam hadis, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang dilambatkan perhitungan di hari akhirat disebabkan amalannya,
tidak akan dipercepatkan dengan keturunannya. Mana tak boleh kata, ya Allah, aku selesai cepatlah, aku ni Datuk Tan Sri. Ya Allah, aku selesai cepatlah. Pasal apa? Pasal aku ni keturunan bangsawan. Aku keturunan raja. Tak boleh, tak ada. Keturunan di hari akhirat tak ada. Kita semua tak ada pangkat melainkan anak Adam. Itu yang pangkat kita. Mu siapa? Aku anak Adam. Mu siapa? Anak Adam. Mu siapa? Anak Adam. Anak Adam belaka kita. Satu level. Nabi SAW kata dia dalam hadis, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku pemimpin, ketua anak Adam di hari kiamat. Nabi kata, dia kata, aku ketua, bukan, Nabi kata, aku ketua anak Adam. Pasal apa? Sekalian manusia di hari akhirat, yang dia bawa title dia apa dia? Anak Adam. Tak ada dah keturunan raja, tak ada keturunan bangsawan, keturunan apa dia ni? Kalau kita raja, bangsawan, apa lagi? Kalau di India lagi lah, ada Brahmanya, ada apa? Krishna nama tu ada kita betul. Hak tahu hak paling tinggi tu Brahma dah. Brahma. Hak bawah sekali Parya. Rendah sekali. Hak tu tinggi, hak ni rendah. Tak ada istilah tu. Gi jumpa di hari akhirat, mu siapa? Aku anak Adam. Ya bena Adam, hei anak Adam. Allah panggil gitu ya. Lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Hei anak Adam, kalau kamu datang jumpa aku bawa seisi bumi dengan dosa, kemudian kamu tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu pun, maka akan aku datang kepadamu membawa seisi bumi dengan keampunan. Hei anak Adam, anak Adam. Allah Ta'ala panggil anak Adam ya kita ni. Mu siapa? Anak Adam. Mu siapa? Anak Adam. Habis tu tak ada dah keturunan. Satu je akan iktiraf, keturunan anak Adam. Lain daripada tu tak ada. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang dilambatkan hisabnya, dilambatkan kerana amalannya, amalan dia menyebabkan dia tertahan di hari akhirat, lam yusri' bihi nasabuh, keturunannya tidak akan mempercepatkan dia. Kalau ni titian sirat, orang amalan banyak laju, amalan sedikit merangkak. Jadi tak ada keturunan. Saya ni keturunan sekian-sekian. Anak Nabi kot, anak Nabi Nuh. Kita boleh kata saya ni anak Nabi. Bukan keturunan ke-7, keturunan ke-8. Tak. Ni anak Nabi sendiri. Saya ni anak Nabi kalau. Tak ada, tak kira. Anak Nabi ke anak siapa ke, dia kira anak Adam. Okey? Cuma adalah sedikit kita panggil keberuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kita bersama dengan penghulu sekalian anak Adam. Alhamdulillah Allah lahirkan kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penghulu sekalian anak Adam. Dan bernaung di bawah panjinya adalah satu kemuliaan. Bangkit untuk bersama dengan baginda adalah satu keberuntungan. Meraih syafaat baginda adalah satu cita-cita dan harapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam, pemilik hari pembalasan, pemilik syafaat sekalian, semoga Allah mengizinkan dan meredai
mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meredai kita untuk menerima syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang utama. Baik, sambung cerita Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya. Jadi lepas daripada Allah Ta'ala tegur Nabi Nuh, jangan minta aku tu. Jangan minta dengan aku apa yang kamu tak tahu. Aku bagi peringatan kepada kamu, janganlah kamu termasuk dari kalangan orang yang jahil. Kata Nabi Nuh alaihissalam, qala rabbi inni, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dia rasa bersalah tu. Allah Ta'ala kata gitu, dia kata aku berlindung ya Allah daripada aku minta sesuatu yang aku tak tahu. Nabi pun takut pada Allah. Wa illa taghfirli wa tarhamni, dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang rugi. Nabi-nabi ni gini kedudukannya. Sangat takut kepada Allah. Dan sangat bimbang untuk berkata sesuatu tanpa ilmu. Ini kita dah sebut cerita. Belum ni tentang ayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala tegur. Qul iniftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Kalau aku reka cerita ni, maka balasan Tuhan menimpa aku. Dan aku berlepas diri daripada apa yang kamu tuduh aku tu. Nabi tak berani nak reka-reka sesuatu terhadap agama Allah. Ni ayat Nabi Nuh AS, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada nak mau minta dengan Allah pun sesuatu yang aku tak tahu. Dan kadang orang kita ni, cara dia minta dengan Allah, dia kata dia minta dengan Allah, tapi cara dia minta dengan Allah, dia minta sesuatu yang salah. Melampau dalam doa. Minta melampau dalam doa. Ataupun minta melampau daripada uslub doa. Meminta dalam keadaan memaksa, meminta dalam keadaan gopoh isti'jal. Bila doa nak cepat, nak rasa dia dah doa dah. Ada juga orang yang memperkatakan kepada Allah dalam bab tawassul dia tu, ya Allah, dengan kedudukan wali ni sekian, terimalah doaku. Siapa ajar lagu tu? Nah, sedang Nabi SAW waktu hidup, adanya penghulu para syuhada yang Nabi pergi ziarah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Nabi ziarah kubur dia di Uhud. Ada sahabat-sahabat yang hebat. Sa'ad ibnu Mu'adz radhiyallahu anhu, yang bila terbunuh dalam perang Ahzab, bergegar arasy Allah Azza wa Jalla disebabkan kemuliaannya di sisi Allah. Sahabat-sahabat yang hebat. Tak adalah pula para sahabat yang lain pergi berdoa di kubur sahabat ni, ya Allah, dengan kemuliaan Hamzah bin Abdul Muttalib, kabulkanlah doa kami. Tak ada. Jadi kita bukan kata kita tak nak berdoa, tak. Berdoa kepada Allah mesti dengan tata cara yang Allah Ta'ala redai. Tengok Nabi Nuh AS, minta dengan Allah anak dia diselamatkan. Allah Ta'ala kata, dia bukan anakmu, aku tegur kamu.
Jangan jadi daripada kalangan orang yang jahil. Kata Nabi Nuh AS. Maknanya doa salah tak? Doa tak salah. Tapi bila doa istighfar kepada orang mati yang merupakan musyrik, salah tak? Salah. Bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa bagus, tapi bila doa benda yang Allah larang, salah. Allah tak bagi kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Jangan berdoa kepada Allah. Kita paling-paling kalaulah dia tidak iktiqad bahawa si mati dalam kubur tu ada kuasa untuk memakbulkan doa dia, atau ada kuasa untuk nak suruh Allah Ta'ala terima doa dia. Kalau dia beriktikad Allah terima doa dia dengan kekuasaan yang ada pada si mati, yang tu berat. Tapi pun kalau dia tak iktikad, dia kata serah kepada Allah, aku minta pertolongan Allah dengan kedudukan fulan ni di sisi Allah. Tu pun sebenarnya Allah tidak perlu kepadanya. Allah tidak perlu pun kepadanya. Kenapa? Kerana Nabi SAW adalah orang yang sebaik-baik pendoa yang telah mengajarkan kepada kita. Dan Allah Ta'ala kata dah, Qul id'ullaha aw id'ur rahman. Serulah nama Allah, serulah nama Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Mana yang kamu nak doa, Allah ni ada nama-nama yang indah. Berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya yang indah. Allah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah yang Maha memberikan rezeki. Lagi kuat kita doa dengan itu, lagi tinggi tauhid kita kepada Allah. Jangan sampai pergantungan kita ni kepada makhluk. Kerana bila hati itu bergantung dengan makhluk, dia telah mengurangkan nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita kata hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Hasbi Allah, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh. Sebab apa? Kita bertawassul dengan selawat tu, bukan dengan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan selawat kita puji Allah, kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam soal kedudukan kita dah sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan begitu. Nabi Nuh AS dia doa, minta dengan Allah, minta supaya anak dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tegur, jangan, anakmu tu bukan ahli keluargamu. Aku pesan kepada kamu, jangan jadi dari kalangan orang yang jahil. Nabi Nuh bila kena lagu tu, Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Ini sifat tunduk, sifat khudu', sifat tawadhu', merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang mendakwa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pada dirinya tidak ada sifat ketundukan yang sepenuhnya. Ada sifat tunduk tapi belum sepenuhnya. Maknanya apa? Tunduk kepada syariat, tunduk dalam soal tauhid dan tunduk kepada syariat. Maknanya kita ikut je apa yang diperintahkan. Jangan pula kita yang pandai-pandai pula kita kata tak apa, takkan Allah Ta'ala tak terima. Itu bukan sifat tunduk. Tunduk ni makna kita terima aja apa yang Allah Ta'ala, dan tak susah pun terima apa yang diperintahkan, taat kepada Allah. Jangan memandai-mandai dalam soal agama. Tak banyak pun tak apa, biarlah amalan kita sedikit tetapi menepati perintah Allah, daripada dia banyak tapi menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, ya Allah, jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya jadilah aku orang-orang yang rugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, dan tidak menjadikan kita dari kalangan orang-orang yang rugi.
Lalu Allah Ta'ala kata, qila ya Nuh bit bisalamin minna. Allah Ta'ala berfirman, wahai Nuh, turunlah dari bahtera itu dengan selamat dan berkat, bisalamin minna, dengan sejahtera, dengan selamat, dengan salam, wa barakatin minna, wa barakatin alaik, dan berkat dari kami kepadamu, wa ala umamin mimman ma'ak, dan kepada umat-umat yang bersama kamu. Okay? Jadi Allah Ta'ala perintahkan turun. Setelah berapa lama ni? Setahun. Selepas setahun. Lepas tahun barulah turun daripada kapal. Orang kita pun buat bubur Ashura kau ni. Nabi Nuh turun daripada kapal ni, orang capok-capok makanan yang ada tu, lepas tu buat bubur, jadilah bubur Ashura. Berapa je nak buka bubur tu? Tauhid tu nombor satu. Nombor satu sekali, Nabi ni dia datang kepada kita bawa agama tauhid, bawa ajaran. Bubur tu tak ada. Malah kalau kita bimbang bila bubur tu dikaitkan dengan Ashura, bubur Ashura. Ashura ni 10 Muharram. 10 Muharram ni patut tidak buat bubur, patut puasa. Sunat puasa 10 Ashura. Kalau nak buat bubur, buat musim lain lah. Buat bubur, nama dia bubur lambuk. Buat bulan Ramadan. Beres, tak ada masalah. Bukan salah di bubur tu. Cuma kalau letak tu Ashura tu sebagai hari makan, salah lah. Sebab Ashura tu hari puasa. Tak? Bukan salah di bubur. Buatlah resipi mana. Nak panggil bubur Ashura kau, nak panggil bubur lambuk kau, nak panggil bubur daging kau, nak panggil bubur apa lagi nama dia bubur. Bubur tu tak salah tuan-tuan. Bubur tak salah. Makanlah bubur tu, tak ada masalah. Tapi kalau kita kata Ashura tu hari makan, salah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sunat pada hari Ashura Nabi puasa. Kita bimbang takut menyelisihi sunnah. Nabi suruh puasa, kita pergi buat makan. Kalau saja hari tu dia tak puasa, dia makan, tak ada masalah. Hari ni dia menjadikan hari tu hari makan. Dia trademarkkan, dia jenamakan hari itu adalah hari makan. Hari buat bubur, hari Ashura, hari buat bubur, hari makan, hari kita. Sedangkan Nabi SAW hari itu hari puasa. Jadi bubur tu tak salah, tapi menjenamakan hari 10 sebagai hari makan, itu bertentangan dengan sunnah. Nabi nak buat bubur lambuk bulan lain, tak apa, tak ada masalah. Buat hari lain, tak apa. Gunalah resipi pun tak sama tuan-tuan. Tak ada pun lawan yang kata resipi dia tu resipi Nabi Nuh AS. Tak ada. Tak ada lah. Cerita Qasasul Anbiya pun, dalam riwayat pun cerita masuk bubur, lepas ni pun dipertikaikan. Tu ke dia masuk bubur lepas daripada tu. Adalah dalam Ibn Kathir sebut dalam Qasasul Anbiya, tapi riwayatnya tak berapa kuat saya. Lemah riwayat dia. Jadi maknanya apa? Makanlah bubur. Cuma hari Ashura puasa. Sunnah. Okey? Dan jangan kait dengan ni waktu Nabi Nuh AS turun kapal. Jadi inilah dia buat gini. Cerita tu boleh jadi betul. Tapi untuk kita menyandarkan amalan kita seolah-olah dia satu sunnah. Kita bergembira dengan Nabi Nuh turun kapal, kita masuk bubur dengan sempena Nabi Nuh. Tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kita ni dengan syariat, ada ikatan kita dengan syariat kita. Kita mengikut petunjuk, panduan, pedoman daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adzabun alim. Dan dalam pada itu ada umat-umat dari keturunan mereka yang akan kami beri kesenangan kepadanya di dunia.
kemudian mereka akan dikenakan azab dari kami yang tidak terperi sakitnya. Maknanya apa? Pada hari Nabi Nuh keluar daripada permukaan, daripada kapal tu turun ke muka bumi, masa tu tidak ada seorang pun yang kufur kepada Allah. Semuanya beriman. Tapi Allah Ta'ala kata, akan datang nanti ada juga umat yang kami bagi kesenangan kepadanya, kemudian kami akan timpakan azab kepadanya. Berarti akan ada pula, bukan ini kesudahan dia. Hari ni Nabi Nuh dah doa, ya Allah, orang yang kafir ni biarlah dia tak ada, tinggal orang beriman je. Tapi Allah Ta'ala kata akan datang nanti akan ada juga orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun makna kita keturunan hari ni asal usul kita ni semua ni akan balik kepada hak duduk atas kapal. Kalau kita cari keturunan kita, oh maknanya atuk nenek kita, moyang kita tu ada di atas kapal tu. Mana asal usul ada ni semua beriman kepada Allah. Cuma tak tahu berapa lapis dah lah keturunan kok mana. Mu ida kepek kita ni tak tahulah kok mana. Nak cari. Semua yang kufur sudah panggil Nabi Nuh doa, janganlah la tazar alal aba, ya Allah janganlah engkau tinggalkan seorang pun yang kufur kan atas muka bumi. Jadi memang tak ada lah ke, tinggal semua atas beriman di atas kapal. Anak Nabi Nuh pun tak selamat. Tapi qaddar Allah mentakdirkan. Setelah itu, setelah datang umat-umat setelah itu, maka ada juga mereka yang kufur kepada Allah. Itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur di atas hidayah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni. Baik, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Akhirnya ayat terakhir pada hari ini, wahai kisah Nabi Nuh itu adalah dari perkara gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, yang engkau dan kaum engkau tidak mengetahui sebelum ini. Jadi dulu masa peringkat awal kapal tu ada, orang ambil iktibar. Dikatakan bukit judi ni ada di jazirah Arab, di semenanjung Arab. Tak tahulah bukit mana. Maknanya kapal tu duduk atas tu selama bertahun-tahun lah. Orang lalu tengok kapal atas gunung tu teringat Allah. Macam kita lah. Saya pergi Indonesia, Aceh. Pergi di Aceh, jadi rumah kapal atas bumbung. Rumah dia ni, dia pun bina pelok tukak dekat kapal tu, walaupun surut, akak pelok kapal tu letak situ, tinggal. Inilah kapal ni naik masa tsunami dulu. Ada tanda kenangan. Cuma berapa ramai orang ambil iktibar, wallahu alam. Ada muzium tsunami di Aceh. Berapa ramai orang pergi ambil iktibar, wallahu taala alam. Nabi Nuh AS pada mula-mula tu kapal ni memang duduk atas bukit menjadi peringatan kepada manusia. Tapi setelah zaman berzaman, akhirnya kapal tu pun hancurlah, tak tahu di mana. Kalau orang Malaysia jumpa kayu kapal dia tu, saya tak tahulah dia jumpa mana. Takut-takut kapal tongkang, tak tahulah. Kayu tongkang, akak biji timuh zaman dulu ke, akak balok ke, tak tahulah mai ikut mana ni. Tapi itulah peringatan yang Allah Ta'ala bagi. Setelah tu hancur, orang pun tak tahu dah cerita Nabi Nuh AS. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita umat terakhir ni, walaupun kapal tu dah tak ada, tapi cerita tu tetap kita kenang sampailah akhir zaman. Sebagai peringatan dari Allah bahawa itulah kesudahan bagi orang yang kufur dan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, zuriat keturunan kita dan semua sahabat handai kita, seluruh kaum muslimin, agar kita tetap dalam keimanan kepada Allah, dihidupkan di dalam iman dan dimatikan di atas iman. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Penutup fasbir, ayat tinggal satu ayat. Fasbir, oleh itu bersabarlah Muhammad, innal aqibata lil muttaqin, sesungguhnya kejayaan adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi sabarlah dalam dakwah. Kalau Nabi diuji macam-macam, kesudahannya bagi orang yang bertakwa. Jadi kita bertakwa kepada Allah, insya-Allah dengan takwa kepada Allah kesudahan akan menjadi baik. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.